warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semua yang menonton video cikgu untuk kali ini. Video kita pada kali ini akan mengupas tentang tata bahasa Malaysia yang bertajuk kata nafi. Kata nafi. Kali ini kita akan melihat apakah kata nafi dan bagaimanakah caranya kita menggunakan kata nafi ini di dalam ayat-ayat yang kita tulis. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita teruskan kepada penerangan tentang kata nafi. Baiklah penonton, kata nafi. Kata nafi biasa digunakan untuk menafikan atau menidakkan sesuatu ayat. Kita menulis pelbagai jenis ayat, sama ada di dalam karangan, di dalam ayat, di dalam soalan. Apakah kata nafi tersebut? Ada dua sahaja kata nafi, iaitu bukan dan tidak. Bukan dan tidak. Mari kita lihat bagaimanakah cara kita menggunakan kata nafi di dalam menulis ayat. Baiklah penonton, inilah dia dua kata nafi yang cikgu sebutkan tadi. Yang pertama, bukan. Bukan digunakan di hadapan frasa nama dan juga frasa sendi nama. Apakah frasa nama? Apakah frasa sendi nama? Murid boleh lihat di dalam keterangan video tata bahasa yang telah cikgu sediakan sebelum ini. Contoh ayat yang diberikan di sini ialah, ini bukan siput sedut. Ini bukan siput sedut. Contoh yang cikgu berikan yang kedua, surat ini bukan daripada Datuk. Surat ini bukan daripada Datuk. Cuba lihat warna-warna pada perkataan yang telah cikgu sediakan ini. Warna hijau mewakili kata nafi. Siput sedut itu ialah frasa nama. Manakala daripada dalam ayat yang kedua ialah frasa sendi nama. Frasa sendi nama. Ada banyak frasa sendi nama. Baiklah, yang kedua, tidak. Tidak digunakan di depan frasa kerja dan frasa adjektif. Mari kita lihat contoh ayat. Kamal tidak menyiapkan kerja. Kamal tidak menyiapkan kerja. Contoh ayat kedua. Kari ini tidak pedas. Kari ini tidak pedas. Cuba lihat frasa kerja dan frasa adjektif yang digunakan di dalam dua ayat ini. Frasa kerja menyiapkan, manakala frasa adjektif ialah pedas. Pedas. Baiklah murid-murid, senang sahaja bukan? Senang sahaja cara untuk kita mengenali dan menggunakan kata nafi di dalam penulisan kita. Baiklah, kita lihat seterusnya. Cikgu harap murid-murid dapat memahami kedua-dua kata nafi ini, bagaimanakah menggunakannya di dalam ayat. Mari kita lihat aktiviti kita seterusnya. Di sini cikgu ada menyediakan satu set soalan ulang kaji untuk dibuat oleh murid-murid sekalian. Murid-murid boleh cuba isi tempat kosong dengan kata nafi yang betul. Mari kita lihat ayat-ayat yang cikgu sediakan. Pertama, tempat kosong, yang mengambil buku cerita itu. 2. Abang, tempat kosong, pandai bermain gitar. 3. Datuk itu
tempat kosong, jiran saya. 4. Masa pertandingan bola sepak itu, tempat kosong, pada pukul 8 malam. Dan akhir sekali, nombor 5, kami, tempat kosong, setuju dengan cadangan kamu. Baiklah murid-murid, ini adalah 5 ayat yang murid-murid perlu isikan dengan kata nafi yang kita belajar tadi. Cikgu harap murid-murid dapat menguasai tata bahasa kali ini, iaitu kata nafi dengan baik. Sehingga jumpa lagi di video yang seterusnya. Cikgu harap video ini dapat memberi manfaat kepada murid-murid sekalian. Bye-bye. Assalamualaikum.